Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Seterusnya, yang saya hormati Barisan Pensyarah Jabatan Pengajian Melayu dan rakan siswa-siswi yang saya sayangi sekalian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Keberkesanan Cerpen dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, cerpen bermaksud cerita pendek. Apabila cerita pendek diaplikasikan dalam pengajaran bahasa Melayu, ia dapat memberi 1001 kebaikan kepada para pelajar, terutamanya pelajar-pelajar yang baru sahaja pelajar-pelajar sekolah rendah untuk mengembangkan lagi pengetahuan dalam bahasa Melayu. Sebelum saya mengupas mauduk bicara saya pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa faktor yang menyebabkan wujudnya penggunaan cerpen dalam pengajaran bahasa Melayu. Antara beberapa faktor yang menyebabkan wujudnya penggunaan cerpen dalam bahasa Melayu kerana pada masa kini, kajian masih mendapati bahawasanya masih ramai murid-murid yang kurang menguasai kemahiran penulisan, terutamanya penulisan karangan. Ini dikatakan demikian kerana mereka dikategorikan sebagai pelajar yang lemah dalam penulisan karangan kerana mereka tidak mempunyai kriteria penulisan yang memuaskan, seperti contoh penggunaan ayat yang gramatis, perbendaharaan kata yang sesuai serta pengolahan idea yang baik. Dalam setiap aspek yang disebut sebentar tadi, mereka masih kurang dalam mengembangkan idea mereka kerana memiliki pengetahuan bahasa yang terhad. Wujudnya cerpen dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu memberikan satu jalan mudah bagi para guru untuk terus mendidik pelajar-pelajar menguasai bahasa Melayu, terutama dalam kemahiran menulis. Ini kerana kemahiran menulis merupakan satu kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai oleh semua murid. Apabila penggunaan cerpen diterapkan dalam kemahiran menulis atau kemahiran-kemahiran yang lain, ini akan menjadi pencetus idea murid-murid untuk mengembangkan lagi isi-isi mereka apabila menulis. Penggunaan sastra dan budaya dalam bahasa ibarat lagu dan irama kerana kedua-duanya saling berkait. Kerana apa saya katakan demikian? Cerpen mempunyai unsur-unsur pengajaran dan budaya yang dapat diikuti oleh pembaca apabila membacanya. Apabila murid-murid menguasai serta membaca sesebuah cerpen, mereka berpotensi untuk mengembangkan isi mereka dalam satu-satu penulisan kerana penggunaan bahasa yang digunakan dalam cerpen adalah berbeza dengan penggunaan bahasa yang kita gunakan dalam penulisan seharian kita. Sebagai contoh, penggunaan cerpen kanak-kanak yang berkisahkan haiwan maupun manusia akan memberikan bayangan serta idea untuk murid-murid menulis karangan mereka. Seterusnya, penggunaan cerpen ini dapat menjadikan murid lebih cenderung untuk minat membaca. Kerana apa? Cerpen kita tahu mempunyai unsur-unsur kecindan seperti cerpen kanak-kanak yang berkisahkan tentang haiwan. Oleh itu, murid-murid apabila mereka mempunyai sesuatu bahan bacaan yang diminati, mereka akan lebih cenderung untuk terus membaca kerana mereka mudah untuk memahami bahan bacaan yang dipilih. Ini menjadikan mereka lebih berpengetahuan tentang penggunaan bahasa yang sesuai mengikut penulisan yang ditulis. Seperti contoh, penggunaan bahasa dalam cerita kanak-kanak dengan penggunaan bahasa dalam cerita-cerita novel amatlah berbeza kerana penggunaan bahasa dalam cerita kanak-kanak lebih ringkas dan lebih mudah difahami oleh pembaca, manakala penggunaan bahasa dalam novel atau buku-buku yang melibatkan yang lebih memfokuskan orang dewasa menggunakan laras bahasa yang setanding dengan mereka.
Seterusnya, kita tahu bahawasanya cerpen dan budaya tidak boleh dipisahkan kerana apabila wujudnya penulisan seperti cerpen, mestilah wujudnya unsur-unsur budaya di dalamnya. Ini memberikan satu kelebihan bagi murid-murid sekolah rendah, terutamanya apabila mereka membaca cerpen yang mempunyai unsur-unsur budaya seperti budaya hormat menghormati orang yang lebih tua, mereka akan cuba mengamalkan serta menghayatinya dalam kehidupan seharian mereka. Mereka akan mengubah tingkah laku mereka dengan menghormati orang yang lebih tua apabila berjumpa dengannya. Ini juga menjadikan penguasaan serta penggunaan bahasa dalam pertuturan mereka lebih sopan dan teratur. Justru, ini akan menjadikan mereka seseorang yang berfikir secara pantas serta menggunakan idea-idea yang bernas ketika memberi pandangan. Jelaslah di sini bahawasanya cerpen memberikan murid itu menguasai kemahiran menulis maupun kemahiran membaca. Kerana apa? Apabila kemahiran menulis, mereka dapat berfikir dan mengolah idea dengan baik. Tetapi apabila pergi kepada kemahiran bertutur, mereka dapat memberi pertuturan yang baik dengan menggunakan penggunaan bahasa yang sesuai apabila bertutur. Kesimpulannya, penggunaan cerpen ini bukan sahaja memberikan penguasaan dalam kemahiran-kemahiran asas bahasa seperti kemahiran menulis maupun kemahiran bertutur kepada murid-murid. Malah, ianya dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang itu untuk berkelakuan baik dalam kehidupan seharian mereka. Di atas dahan burung tempur, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.